Assalamualaikum dan salam sejahtera. Topik kita pada hari ini ialah Introduction to Mathematical Economics. Sebelum kita melanjutkan kepada soalan kita yang pertama, adalah lebih baik untuk saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Atika binti Yahya, nombor matrik 287523 daripada grup C, mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Sains Ekonomi dengan kepujian semester 1, dan kelayakan akademik sebelum memasuki UUM ialah STPM. Soalan 1A ialah determine where the function fx is concave outward and where it is concave downward. Soalan 1A ialah determine where the function fx is concave outward and where it is concave downward. Daripada fungsi fx yang diberikan, kita perlu mencari first derivative daripada fungsi tersebut. Fungsi first derivative yang dapat dihasilkan daripada fungsi tersebut ialah 3x kuasa 2 tolak 12x tambah 18. Daripada first derivative function tu juga kita perlu mencari second derivative function, iaitu mendapat 6x tolak 12. Jadi dikatakan second derivative sama dengan kosong, jadi 6x tolak 12 sama dengan kosong. Jadi nilai x yang dapat ialah 2. Daripada jalan pengiraan yang telah dibuat, didapati interval bagi fungsi tersebut ialah negatif infinity hingga 2 dan 2 hingga positif infinity. Tabel yang telah dihasilkan adalah untuk menentukan concave outward atau concave downward. First column bagi tabel yang telah dihasilkan adalah menyelarakan interval yang telah dapat. Second column adalah dengan menyenaraikan test number daripada interval. Contoh test number yang pertama adalah 0 dan yang kedua adalah 5. Kolom yang ketiga adalah dengan menggantikan test number dalam second derivative function. Yang pertama dapat negatif 12 dan yang kedua dapat 18. Negatif 12 bermaksud sign bagi negatif 12 adalah negatif. Sign bagi negatif bermaksud fx lebih kecil daripada kosong. Sign bagi 18 adalah positif dan bermaksud fx lebih besar daripada kosong. Secara kesimpulannya, apabila fx lebih kecil daripada kosong, sebarang number dalam interval negatif infinity hingga 2, concave bagi f ialah downward. Manakala apabila fx lebih besar daripada kosong, sebarang number antara 2 hingga positif infinity, concave bagi f ialah upward. Soalan 1b adalah berkaitan dengan marginal cost function. Soalan 1b adalah suppose that the cost function for a manufacturer is given by Cx. Describe the behavior of the marginal cost function. Untuk mencari marginal cost function daripada fungsi Cx yang telah diberikan, kita boleh menggunakan kaedah first derivative seperti soalan yang berikutnya. Marginal cost function yang dapat diperoleh daripada fungsi yang telah diberikan ialah 0.000003x kuasa 2 tolak 0.006x tambah 5. Second question is describe the behavior of the marginal cost function whether concave outward or concave downward and prove your answer. Untuk menentukan concave upward or concave downward daripada first derivative yang telah dibuat daripada soalan 1, kita perlu mencari second derivative function. Second derivative function yang dapat diperoleh ialah 0.0000006x tolak 0.006. Katakan second derivative function bersamaan dengan 0. Ini bermaksud 0.00006x tolak 0.06 sama dengan 0. X bersamaan dengan 1000. Interval bagi function ni bersamaan dengan negatif infinity hingga 1000 dan 1000 hingga positif infinity. Setelah mendapat nilai interval, kita perlu memasukkan ke dalam jadual seperti soalan yang sebelumnya. Untuk first column, senaraikan interval. Second column,
adalah menyenaraikan test number daripada interval yang telah dapat. Di sini saya menggunakan number kosong dan 2000. Kolom yang ketiga, menggantikan test number dalam second derivative function Cx. Mendapat negatif 3/500 dan 3/500. Sin bagi negatif 3/500 bersamaan dengan negatif. Jadi Cx lebih kecil daripada kosong. Sin bagi 3/500 bersamaan dengan positif. Ini bermaksud Cx lebih besar daripada kosong. Kesimpulannya, apabila Cx lebih kecil daripada kosong, sebarang number antara negatif infinity hingga 1000 kongkif bagi C adalah upward. Manakala Cx lebih besar daripada kosong, sebarang number antara 1000 hingga positif infinity kongkif bagi C adalah upward. Secara umumnya, soalan terakhir 1C adalah berkaitan dengan revenue, cost and profit function. Question 1C is a company has established that the revenue function in Ringgit Malaysia is Rx and the cost function in Ringgit Malaysia is Cx. First question is find the level of production that will yield a maximum profit. Untuk mencari nilai profit, formula untuk mencari nilai profit adalah Px sama dengan Rx tolak Cx. Setelah mendapat fungsi Px, kita perlu mencari first derivative function for Px. First derivative function for Px bersamaan dengan negatif 3x kuasa 2 tambah 42x tolak 72. Dan katakan first derivative function Px bersamaan dengan kosong, jadi nilai x yang kita dapat adalah 2 dan 12. Untuk menentukan nilai maksimum ataupun nilai minimum, kita perlu menggunakan SOC, iaitu second order condition. Second order condition bermaksud menggantikan nilai x ke dalam second derivative function. Ini bermaksud second derivative function yang kita dapat adalah negatif 6x tambah 42. Jadi kita perlu menggantikan fungsi x dengan 2 akan mendapat 30, iaitu titik minimum. Apabila kita menggantikan x dengan 12, kita akan mendapat negatif 30, iaitu titik maksimum. Soalan yang kedua adalah find the price per unit to maximize the profit. Jadi untuk mencari price per unit untuk memaksimumkan profit, kita perlu menggantikan nilai x dengan 12, iaitu titik maksimum, akan mendapat 1232. Price per unit 1232 per 12 akan mendapat 102.67. Jadi nilai untuk memaksimumkan profit adalah RM RM102.67. That's all from me. Thank you.